Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati pengurusi Masjid Ridwaniyah Tuan Haji Halim bin Hamid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah taala ini, sekaligus dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi pada malam ini insyaAllah kita sama-sama berkongsi ilmu sedikit yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan kita diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya dapat sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Jadi tuan-tuan, setiap malam tuan-tuan pun ada tazkirah. Ada setengah masjid buat tazkirah lepas isyak, ada lepas 4 rakaat tarawih, ada buat lepas 8, ada buat lepas witir. Macam-macam cara lah nak bagi orang duduk juga dengar tazkirah. Tapi orang tak nak nak buat macam mana? Kalau dia tak nak, tuan-tuan, buatlah waktu bila pun. Dia tak nak, dia akan balik. Buatlah time bila pun. Kita je penat nak bawa dia masuk syurga, dia tak nak buat macam mana. Awal-awal lagi dia dah bagi isyarat dia tak nak duduk syurga. Majlis ilmu ini tuan-tuan, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Awal-awal lagi dia dah bagi isyarat dia tak nak duduk di syurga Allah Ta'ala. Dia dah bagi tahu awal lagi. Kita pula kisahkan dia tuan-tuan. Dan tak apalah, dia dah tak nak, tak apa, biar. Dia nak balik, biar dia balik. Kita jangan larang dia nak balik, jangan halanglah dia nak balik. Tuan-tuan, kadang-kadang puas aja ke masjid ni, macam mana nak bagi orang duduk. Biar yang duduk tu itu pilihan Allah Ta'ala, yang balik tu juga pilihan Allah Ta'ala, dua-dua dah. Jadi tuan-tuan, biarlah dia nak balik tu, biar dia balik. Tuan-tuan buat je kerja, buat je program tu. Kadang-kadang dia orang ni risau, ustaz, kalau kita buat lepas 8 nanti dia orang balik ustaz. Bina macam mana dia nak balik? Apa kata kita buat 4 ustaz? Dia nak balik, dia balik juga. Tempat saya tuan-tuan, macam-macam cara dia buat. 20 minit lagi nak isyak, dia buat dah program. Ustaz, boleh jalan dah ni. Ni ramai ni ustaz, boleh jalan dah, boleh jalan dah. Kita mula je dia balik. Balik juga puak ni. Dia nak balik. Dia tak nak duduk di taman-taman syurga, nak buat macam mana? Jadi tuan-tuan, biarlah siapa nak balik biar balik, yang duduk biar dia duduk. Alhamdulillah dia nak duduk. Tapi masjid ni alhamdulillah dia tak balik sampai habis witir, dia tak balik lagi. Kalau tempat saya dah terang lah ni,
Tuan-tuan, kau tempat saya dah lama terang kan. Habis witir, apa tunggu cabutlah kan. Tapi sini ya alhamdulillah masih ramai yang mau menunggu, masih mau duduk di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni tuan-tuan kita berkongsi ilmu sedikit tentang kalimah yang tuan-tuan sebut tadi itu. Lepas dia witir, la ilaha illallah kan. Kalimah yang menentukan sama ada kita ni ibadat kita diterima Allah ataupun tidak, sama ada kita ni layak masuk syurga Allah ke tidak, sama ada kita boleh buka atau tidak pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ini dengan kalimat yang kita sebut ataupun dia sebut kalimah syahadah. Kadang-kadang tuan-tuan ramai yang boleh sebut kalimah syahadah ni, kecil, besar, tua, muda semua pandai nyebut la ilaha illallah. Kalau beratib dekat rumah tu lah, bergegar rumah orang dan kat masjid kalau berzikir masya Allah. Tapi betul atau tidak kalimah itu? Sebab itu tuan-tuan kalimah ni sangat penting lah. Ada ulama kata, ada riwayat kata kalimah syahadah ini ialah kunci untuk nak membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kunci ni tak ada, tak boleh buka. Tapi sebelum kita nak bahas kunci itu, kita nak tahu dulu kalimah syahadah ni yang kita sebut ni, dia ada berapa rukun. Hak tu nak tahu dululah tuan-tuan. Memang semua ibadah ada rukun. Puasa juga ada rukun tuan-tuan. Sembahyang ada rukun, ambil wudu ada rukun. Hatta bernikah juga ada rukun. Semua ada rukun kan? Semua ada rukun, semua mempunyai rukun. Dan salah satu rukunnya tertinggal, salah satu rukunnya tak buat, artinya ibadah itu tidak sah menurut hukum syarak. Rukun tertinggal, dia tak ada kompromi, walaupun rukun yang tertinggal tu sikit sangat. Contohlah dalam sembahyang Fatihah ni rukun, sembahyang 4 rakaat, tapi 3 rakaat tu dia bacalah alhamdulillah Fatihah sampai habis. Masuk rakaat yang keempat tu rasa penat sangat, tak payahlah baca, 3 cukuplah. Yang satu ni tak payahlah. Sah tak sah sembahyang? Tetap tak sah, walaupun 1 rakaat dia tinggal Fatihah. Begitu juga dengan kalimah syahadah tuan-tuan. Nah, dia juga mempunyai rukun. Berapa rukun syahadah? Tu nak tahu dulu. Yalah tuan-tuan dah sebut, mestilah tahu. Mestilah tahu rukun dia. Kalau tak tahu rukun macam mana main sebut dia? Orang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah. Orang pun tanya, apa rukunnya tuan? Rukun apa? Rukun syahadah tu? Mana ada rukun-rukun, sebut ajalah. Apabila tak ada rukunnya, dia mesti ada rukun. Tak banyak sikit dia mesti ada rukun. Kalau sembahyang 13, rukun wudu ada 6, rukun nikah ada 7. 7. Ialah masuk borang sekali. Masuk, kalau tak ada borang HIV, ingat boleh nikah. And memanglah wali ada, saksi ada, laki ada, perempuan ada, lapas ijab kabul semua ada. Tapi borang HIV tak ada. Boleh? Tak boleh. Ni mana barang HIV? Tak ada. Tak ada, pergi ambil dulu. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, syahadah juga ada rukun. Takkan tuan-tuan tak tahu kot. Tuan-tuan dah lama nyebut. Tuan-tuan, rukun syahadah ni ada 2 je tuan-tuan, tak banyak pun. Ada 2 je tuan-tuan. Pertama rukunnya ialah la ilaha. Apa makna la ilaha? Yaitu penafian yang sebenar-benarnya, menafikan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain daripada Allah taala yang lebih berkuasa. Tak ada lain daripada Allah yang lebih berkuasa, mampu segala-galanya. Tak ada. Ini nafi yang khalis, yang jazam sungguh-sungguh tuan-tuan. Ini yang pertama. Yang kedua, illallah. Apa yang kita buat ni adalah hak milik mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sikit pun benda lain yang masuk. Kalau banyak sangat masuk, hancur.
Contoh ibadat, kadang-kadang memang benda tu ibadat tapi dia tak sah, tak diterima Allah Ta'ala. Contohlah macam bayar zakat. Tuan-tuan, kalau bayar zakat sekarang ni ada lagi satu kaedah. Kalau tuan-tuan bayar zakat, income tax tuan-tuan terlepas, mana tak kena bayar lah, betul? Tapi dengan syarat tuan-tuan mesti ada resit dia. Bayar zakat tadi tu ada resit yang nak dikepilkan dengan borang income tax tadi ni. Tadi saya berceramah di MAIS pagi tadi. MAIS pemegang zakat negeri Selangor. Saya nak bagi tahulah, statement dia keluar, siapa yang bayar zakat dia akan terlepas dari income tax. Mana-mana negara ni di Malaysia ni bayar zakat lepas income tax dah. Okey, saya nak tanya tuan-tuan lah, kes ni kalau tuan-tuan berlaku lah, ada satu pelajar dia ni nak nyambung belajar, katalah nak pergi Mesir lah, duit tak cukup kan, duit tak cukup, 6,000 kita tak cukup. Kebetulan tuan-tuan kena bayar zakat 6,000, income tax 12,000 tak setahun kan, 12,000 yang ni 6,000. Jadi Jabatan Agama zakat kata kalau bayar zakat income tax 12,000 terlepas, dah untung kan, 6,000 ya, 6,000 lagi dah lepas. Okey, tapi dengan syarat mesti ada resit lah, resit. Okey, sekarang ni ada pelajar dia nak pergi Mesir yang layak terima zakat. Tuan tahu, Haji Mat tahulah dia nak pergi kan, tapi Haji Mat nak bayar income tax 12,000 Haji Mat. Tapi budak ni, Tuan Haji, saya nak bayar, saya nak pergi Mesir. Tuan Haji nak bayar zakat ke? Saya nak bayar zakat. Habis Tuan Haji nak bayar kat siapa? Bolehlah, ada resit ke? Budak ni tak ada resit. Macam Haji Mat nak bayar kat mana? Haji Mat bayar kat dia tak ada resit, Haji Mat tak lepas income tax, kena lagi 12,000, 18,000. Akhirnya Tuan Haji nak bayar kat siapa zakat tu? Nak bayar kat budak ni ke kat pusat zakat? Tanya tu, jujur-jujur jawab, nak bayar kat siapa agak? Tak nak bayar pada zakat lah, bayar pada orang lah. Ini kalau lah berlaku kes yang macam ni, Tuan Haji nak bayar agak-agak, nak bayar kat siapa agak? Kat budak ke kat jabatan kamu? Kat budak, kuatlah iman. Tapi nak bagi tahu, biasanya saya pernah kena lah, bila saya bawa pelajar ni, dia kata, Ustaz, minta maaf lah Ustaz, tak ada resit, saya sebenarnya tu income tax tu, tapi macam mana saya nak ngelak daripada income tax? Saya bayar zakat ni sebab nak ngelak income tax tu lah, tapi Ustaz tak ada resit, macam mana? Dia bayar kat zakat pun dapat resit kan, zakat itu tetap tidak sah, sebab dia bayar zakat bukan lillahi ta'ala. Tadi kalimahnya ialah illallah, hanya ibadat itu ditujukan kepada Allah. Tapi sekarang ibadat itu ditujukan kepada nak ngelak income tax. Macam tuan-tuan bayar zakat ni lah, macam betul? Setuju? Jangan main-main tuan-tuan. Ni ibadat bulan Ramadan ni, kadang-kadang datang masjid pasal bulan Ramadan saja, bulan lain tak datang. Ramadan insya-Allah itu pun 5 hari je, malam pertama sampai malam kelima ya, dah dapat lailatul qadar, tak datang dah. Satu ibadat ini tuan-tuan, apapun yang kita buat tidak ada percampuran sama sekali selain dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit di hati kita ada sikit, ibadat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati pasal itu. Kalimah syahadah ini ialah kuncinya nak buka pintu syurga. Semua orang ada kunci, tapi belum tentu semua orang boleh gunakan kunci itu untuk membuka pintu tu. Tuan-tuan boleh lafaz, tuan pun boleh lafaz, semua orang boleh lafaz. Dah, semua orang ada kunci, tapi bukan kunci masjid. Adalah kunci, kan? Ada 3-4 orang kunci masjid. Ada kadang-kadang dah patah pula gerigi dia, ada kadang dah bengkok pula, kan? Ada dah pecah pula depan dia, tak boleh buka juga. Samalah kalimah syahadah ni, semua orang boleh ucap, tapi ada juga yang kalimah syahadahnya dah rosak, ada yang dah pecah, ada yang dah patah. Tuan-tuan,
Hati-hati kalimah syahadah ni tuan-tuan. Memang kita seronok je sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua orang boleh sebut. Ibarat kunci lah tuan-tuan. Walaupun kunci sama, tapi belum tentu boleh buka antara satu dengan yang lain. Saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan beli kancil, beli Pro 2 Myvi 1.5 auto, sama-sama color, sama tahun, nombor pun 261, 260, 261. Kunci pun lebih kurang sama, tengok. Alam pun hijau, merah. Sama. Boleh tak kita buka kereta dia, dia buka kereta kita? Kunci sama kan? Sama kunci. Tetapi sedikit saja geriginya berubah, dia tak boleh buka dah. Sedikit je gerigi dia berubah di antara satu dengan lain, dia tak boleh buka. Artinya kalimah syahadah ni sedikit je silap, dia tak boleh buka. Entan menonggenglah sembahyang pun lekuk kapet-kapet tak edi tuan-tuan dia. Dan pasal itu ulama kata apa? Berdasarkan dalil ini, berdasarkan dalil ini, kalimah syahadah ini tuan-tuan, untuk nak jadi kunci yang boleh buka pintu syurga, ada beberapa syarat. Bukannya main sebut aja. Asal dah ngucap kalimah syahadah, confirm lah Islam tu. Dah ngucap je confirm Islam. Nanti dulu. Kalau dia jadi imam dia dah tentu boleh ikut. Nanti dulu. Tuan-tuan. Sebab kalimah syahadah tu umpama kunci lah tuan-tuan. Jadi apa syarat dia? Kalimah syahadah yang boleh buka pintu ni mesti ada syarat. Kan? Kunci yang macam mana yang boleh buka tu? Maka saya sebutkan malam ni. Ni tazkirah biasa sampai berapa minit? 15 minit. 15 dah sudah dah. Berapa minit selalu? Sampai ke sebelah. Bagi tu awal-awal, sebab nanti tuan-tuan saya ikut lajak je, ikut selera saya kan. Tuan-tuan dah mengeluh dah. Apa Ustaz? Bila nak habis ni? Ustaz tak faham ke? Saya lagi faham. Kalau saya 15 minit dah berhenti dah. Kan? Tapi tuan-tuan, yalah dah 2 bulan cuti. Bukan tak ada apa tuan-tuan, saya pergi umrah dan sebagainya. Tu yang tak dapat datang. Jadi tuan-tuan, saya nak terangkan kembali. Apa syarat-syarat dia untuk menyebut 2 kalimah syahadah sebagai kunci nak buka pintu syurga Allah? Pertama kata ulama ialah ilmu. Pertama ialah ilmu yang perlu ada bagi orang yang nak menyebut la ilaha illallah. Mengetahui sungguh-sungguh kalimah yang kita sebut. Dan bukan hanya di bibir sahaja tuan-tuan. Memahami maksud la ilaha illallah. Apa yang dikehendaki oleh la ilaha illallah. La ilaha illallah ni apa tuntutan-tuntutan dia. Sebab setelah mengucap kalimah syahadah, ada beberapa tuntutan-tuntutan Allah. Kita tak tunaikan tuntutan itu, artinya kalimah syahadah kita secara otomatik dia batal. Sebab dia ada tuntutan. Dia macam menikah lah, dah ijab kabul, lepas tu dia ada tuntutan tau. Kan? Tanggungjawab dia ada terhadap orang yang dah melafazkan aku terima nikahnya. Okey, jangan seronok terima sahaja, tetapi tuntutan dia kita tak nak. Seronok melafazkan tapi tuntutan dia tak tunaikan. Dan nikah tuan, dah. Bila isteri minta duit belanja, bang, duit bang. Ni aku fed up ni. Kalau aku tahu aku tak nak nikah dengan kau. Hari itu dah lapas. Bila dah lapas, segala tuntutan kena ikut. Kalau tak, dia batal. Pasal itu bila orang perempuan dituntut nafkah, suami tak bagi, dia boleh report ke Jabatan Agama. Dia boleh report ke mahkamah. Tuan, suami tak bagi nafkah. Boleh. Faham? Dia ada tuntutan. Kalimah syahadah juga jangan seronok nak sebut, tapi tuntutan dia kita tak peduli tuan-tuan. Tuntutan dia kita buat tak kisah. Oh sedap je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tuntutan dia. Dia bukan biarkan begitu saja. Ni yang pertama, mesti ada ilmu. Nak tahu kita lafaz ni nanti apa tuntutan-tuntutan dia.
Lepas ijab kabul ni apa tuntutan dia? Lepas dah minta kerja dah setuju ni apa tuntutan-tuntutan selepas ini? Kena tahu. Pasal itu tuan-tuan bila dah lafaz dia tak boleh patah balik. Tak boleh undur dah. Keduanya tuan-tuan ialah yakin. Syarat yang kedua dia mesti yakin. Dia lafaz itu dengan keyakinan. Apa yang dia kena yakin tuan-tuan, iaitu benar-benar tuan-tuan, kalau kita tengok benar-benar meyakini akan maksud dia. Kerana kalimah ini sama sekali tidak menerima keraguan. Kalimah yang kita sebut ini dia tak menerima keraguan. Kita ragu-ragu dengan Allah Ta'ala, sedangkan kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi kita ragu dengan Allah, kita punya kalimah itu secara otomatiknya dia batal. Dia dah batal, tuan-tuan semayang lah, semayang puasa lah, pergilah haji pun tak guna dah. Sebab la ilaha illallah bila dah sebut dia tak ada keraguan sama sekali. Apa yang tak ragu? Apa yang dari Allah kita tak boleh ragu. Apa yang Allah dah bagi tahu tak boleh ragu. Apa yang Allah suruh tak boleh ragu. Semua tak boleh. Tak bolehlah ragu tuan-tuan. Kemudian tidak ada prasangka, tidak ada kebimbangan. Sebab kita dah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab semuanya adalah milik Allah. Ada lagi keraguan, ada lagi prasangka, ada lagi kebimbangan, syahadah itu batal. Berat ni kalimah syahadah kan. Nak masuk syurga bukan senang dan kan, bunyi ya senang, semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji, masuklah syurga, senang ya. Ni nak bagi tahu ni. Ini nak bagi tahu ni. Tak, bukan sesenang yang kita sangka. Kalimah syahadah ni dia otomatik dia terbatal bila mana ada keraguan, ada kebimbangan, ada prasangka terhadap perkara yang telah pun diberitahukan oleh Allah. Allah kata, mintalah pertolongan kepada aku, sebab aku ni lah tempat kamu memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takkan jadi minta doa dengan Tuhan ya, tak ada usaha. Ni cakap orang Melayu sedap lagu tu, tapi bab tauhid jaga baik-baik. Dia boleh rosak tuan-tuan. Kenapa? Yalah, kenalah buat, kenalah usaha. Tak ada rezeki datang menggolek dah. Ada yang rezeki datang menggolek tuan, ada, tapi kita tak yakin dengan Allah Ta'ala, tu yang tak dapat. Ada rezeki datang menggolek, tak sangka-sangka lah. Kalau takkan Tuhan sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak? Orang Melayu je kata rezeki takkan datang menggolek. Habis ayat tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, macam mana? Tak? Berapa ramai hari ni orang alim, orang bagi rumah, orang bagi tanah, orang bagi kereta, bagi anak, tu tak lama menggolek nama. Orang bagi anak, Ustaz nak tak nikah dengan anak saya, gagap Ustaz kejap. Tenang bang, tenang bang, kejap. Ni apa masalah ni? Bukan kita minta pun tak rezeki kita menggolek. Cuma kita je kata tak ada rezeki datang menggolek, kita kena kerja. Habis apa guna firman Tuhan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Kenapa? Kita tak yakin dengan Allah. Inilah punca kita tak dapat tu benda tu. Kita yakin dengan Allah, kita tak prasangka, kita tak buruk sangka, kita tak bimbang, insya-Allah dapat. Tapi kita ni banyak buruk sangka, bimbang, ragu dengan Allah, mana nak dapat? Tuhan kata engkau pun tak percaya kat aku, macam mana? Aku yang beri rezeki, aku yang sihatkan, semua aku. Tiba-tiba engkau bimbang, engkau pula ragu. Boleh ke? Boleh. Macam hukum Allah Ta'ala lah. Ada orang pertikaikan, boleh ke hukum Allah ni menyelesaikan masalah? Ini dia ragu tuan-tuan. Ni Allah kata selesai masalah. Apa yang aku bagi tahu, kita ragu, batal.
Mak yang batal ni jaga baik-baik, ragu, bimbang, kenalah usaha, kenalah ada security, CCTV kenalah pasang, kita kena usahalah, memanglah usaha. Tapi ada CCTV pun hilang lagi, ada security pun hilang juga. Sebab Tuhan kata, sebab kau percaya kat dia, kau tak percaya kat aku nak tengok sejauh mana kehebatan manusia makhluk ni buat. Adalah security 2 orang, rumah kita security lah 2 orang lah tuan, jaga pagar tu. Nak masuk rumah kita pun nak pakai pas, nak tinggal lesen, nak tinggal IC pun boleh hilang enggak kereta. Aku pun heran lah, nama jadi security sebab dia pun cakap lagu tu. Dia kata, tuan tak boleh salahkan saya pun manusia, saya pun ngantuk tapi engkau jaga. Iya tahu saya jaga, tapi saya manusia, macam mana? Nampak? Tuhan dia yang tak tidur-tidur, tapi kita tak yakin dengan dia, tak serah dengan dia. Banyak tuan-tuan syahadah kita ni yang batal, cuma kita tak perasan je. Sebab apa? Sebab kita ragu dengan Allah kan, kita tak yakin dengan Allah. Kita cakap macam ni, dia cakap macam ni, kita cakap macam ni, dia cakap macam ni, ada je jawapan dia kan. Tuhan nak kata rezeki itu dari aku, semua dari aku. Tak yakin dengan Allah Ta'ala, macam mana kan? Rezeki itu semua dari Allah Ta'ala, tapi macam mana tuan-tuan? Pasal itu kita jangan bimbang, jangan takut akan rezeki Allah Ta'ala, gelisah, resah, gelisah dan sebagainya kan? Jadi tuan-tuan, kita tak perlu bab makan, apa nak risau, makan aja lah. Sekarang ni sibuk dengan isu DNA khinzir, Allahu Akbar. Ramai yang takut nak makan aja lah, boleh kan tuan-tuan. Jangan kisahkan tu DNA khinzir ke apa ke, selagi tak nampak khinzir depan biji mata tu, telan aja. Orang tanya saya, Ustaz boleh makan ke tak? Saya kata makan aja. Ustaz dia ada DNA pun boleh makan ke? Makan aja lah. Kalau nak ikut kumpul-kumpul, saya tanya umur berapa dah tuan? Dah 56. Dah 3 ekor dah. Telan aja lah. Usah dipikirkan lah. Orang perempuan pun tanya, Ustaz ni lipstick ni boleh pakai tak? Tonyoh aja kak, tonyoh aja. Dia buat daripada ekor khinzir tu, sambung-sambung ekor tu dah 2 km panjang. Baru hari ni nak nanya, dulu apa tak ada nanya, hari ni ibu nak sibuk tanya. Tonyoh je lah. Kumpul-kumpul dah 2 ekor, masuk 3 dengan minyak. Tuan-tuan susah cerita banyak, telan aja, telan. Yang tak ada DNA khinzir ni pucuk ubi dengan ubi kayu je. Yalah, itu semua dah ada. Sabun apa yang tak ada DNA? Sabun cak kapak aja. Yang warna hijau dengan kuning tu, kerat. Orang dulu pakai. Yang itulah sabun mandi, itulah sabun basuh baju, itulah sabun basuh kepala. Tanya orang tua, tanya orang lama-lama ni, yang tua-tua ni kan, semua merasa sabun cak kapak tu dulu. Dan tanya orang tua, sabun mandi tu, sabun basuh tu, semua itu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, tonyoh kat badan tak ada masalah kulit pun. Orang dulu je tengok kulit-kulit dia orang, tak ada masalah pun, tak ada penyakit. Hari ni sabun Dettol, Palmolive lah, Melak, alergik juga, gatal merah, tumbuh. Sebab kulit yang halal tak boleh dia sapu benda haram, kita sapu benda haram. Orang dulu sabun tu lah sabun lah, elok je, tua-tua ni kulit elok je. Ni semua pakai lah sabun cak kapak tu, elok, tak ada masalah. Ada, tak ada pun sopak ke, panau ke, kurap ke, tak ada. Elok je dulu kan, kan, tak ada masalah. Hari ni sabun bukan main, lak era Pazira pakai, krim muka sapu, jerawat tumbuh gak seketul-seketul. Sebab benda tu benda haram, bubuh kat badan, tubuh badan yang halal, dia jadi penyakit lah, bukan jadi elok. Tapi macam mana, dah lambat. Yang ditonyoh kat badan, yang ditelan,
yang disapu semua dah banyak. Kalau nak suruh samak lah, puas bergelumang kat sawah tu, kat lumpur tu, bagi guling, telan lumpur. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Saya kata telan aja lah. Ada sibuk macam-macam. Itu yang makanan. Itu belum kek hari jadi lagi. Happy birthday to you, tak tahu lah apa botol arak curahnya. Itu yang kita telan. Patutlah kita semayang, puasa, mengaji, degil macam tu juga. Sebab itu dah banyak masuk. Susah fikir-fikirlah tuan-tuan. Buat tak nampak aje lah. Bismillah, ngap. Ngap. Ada DNA ni. Engkau punya je ada kod, aku punya tak ada. Ngap. Jangan dilayan lah tuan-tuan. Jangan dilayan lah. Telan aja. Ini semua jadi masalah tuan kita ni. Allah, dah lambat nak bermasalah, dah lambat. Oh ni bantu Yahudi, ni bantu Yahudi. Semalam saya ceramah satu masjid lah, balik semalam. Kebetulan kereta saya ada logo McD. Dia nak tampal lah, aku nak buat macam mana kan, drive thru tu lah kan. Adalah kat situ ada satu haji ni lah, haji lah kot. Dia pun pergi tanya pembantu saya, ni kereta siapa ni? Ustaz, saya muskil lah. Dia kata, kenapa muskil? Dia kata tak sepatutnya seorang ustaz ada logo McD ni. Tahu tak, ini Yahudi ni. Buih, takkan ustaz pun makan McD logo Yahudi ni kot. Bantu Yahudi. Buih, kau tahu tak apa yang Islam ada buat? Apa yang Islam ada buat? Apa yang ada? Logo McD tu dalam rumah tu, dari pintu sampai ke atas rumah tu semua ada Yahudi punya. Susah cakap banyak. Tu orang Islam yang tak ada astro tu. Kau ingat piring tu, piring siapa tu? Tu piring terbang tu lah. Kau ingat siapa punya tu? Logo McD ni kacau. Pergi je lah telan McD tu. 3 hari dia boykot, lepas tu telan lah balik. Duli lah. Bantu wokok tu banyak, juta lah, bilion. Sibuk dengan Yahudi. Tuan-tuan, ni benarlah ni. Ini nyawa tu. Kau tak ada ni, mati akal kita kejap. Ni ingat siapa punya ni? Ingat orang Islam punya. Ni, orang Islam punya ni. Orang Islam punya ni. Ni hilang poket dia mau. Tapi pembantu saya tak tanya dia. Pembantu saya tak tunjuk. Tu dalam poket. Itu kat kereta ni dalam poket lagi ni. Dia tak cakap lagu tu, dia belah je. Kalangan saya dapat dia. Ini. Sampai di Mekah hari ini. Sampai di Mekah Yahudi usik dia. Nak tawaf pun cakap gambar. Tak ada tangan. Nak penuh ke nak kecil? Penuh lah, nampak Kaabah. Kata baru ni aku pergi Mekah tu pun dah jadi macam haru biru dah. Tengah sa'i pun boleh rakam kamera video. Jalan. Kau rakam aku pula. Kau buat apa ni? Sa'i. Dah, ni cuba pergi umrah. Cuba dah pergi umrah itu kan. Tengok tak Mekah boleh dia. Ada yang siap jawab telefon pun ada lagi. Tengah-tengah semayang telefon berbunyi, solat dah. Bagus. Ni seketul ni Yahudi usik sampai di Masjidil Haram depan Kaabah. Kecoh dengan logo McD tu. Tuan-tuan je tak perasan, Yahudi dah kawal dah Masjidil Haram tu. Tuan-tuan tengok tu bulan sabit dekat menara jam dia tu. Tuan-tuan ingat bulan sabit ke tu? Tuan-tuan ingat bulan sabit tu? Tu kan bulan sabit duduk macam ni lah. Kalau macam ni lah apa? Tu tanduk setan. Bulan sabit ni lah. Kalau macam ni lah. Tuan-tuan tengoklah jam tu. Kalau tuan-tuan tengok Lord of the Ring kan? Lord of the Ring tu mata satu tu kan, sebiji jam tu macam tu lah rupa. Sibuk dengan logo McD, pakai aja, yang penting dapat free. Lalu sampai masa dapat makan free, dah suka hati lah kau. Saya balasah je tuan-tuan, McD tak McD.
McD ke KFC ke, tuan-tuan jumpa jangan heran lah, ustaz pun makan McD, makan kan? Tapi Yahudi punya ni mana kau tahu, kau nampak logo halal tu, jadi ustaz ke pun. Tuan-tuan yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak boleh ragu dengan Allah. Kita tengok hari ini kadang-kadang hukum Allah pun kita ragu-ragu. Macam mana? Hukum yang Allah bagi tahu pun kita bimbang. Ya, kau boleh selesai masalah saya, betul ke? Kan? Tuan-tuan, itu pun kita ragu. Macam mana? Macam mana kita nak buat? Kemudian yang ketiga, syarat dia mesti menerima bulat-bulat. Apa nak terima ni? Apabila dia suruh buat apa pun, kita terimalah. Apa saja yang dia tuntut, kita kena terimalah. Dengan hati, dengan lidah kita terima bulat-bulat, tuan. Apa yang dituntut, terima. Apa yang Tuhan tuntut, terima. Jangan soal banyak, jangan cakap banyak, jangan jawab-menjawab, jangan bahas-membahas. Tak perlu, terima. Ini banyak sangat soal jawabnya, tuan-tuan. Itulah, inilah, macam kita kena itulah, kena inilah. Tak payah buat terus. Tuhan yang tuntut, bukan manusia yang tuntut. Tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala kita kena buat. Macam tuntutan berzakat lah, tuan-tuan wajib bayar zakat. Tapi saya sedihnya, tadi saya cakap dekat Majlis Agama Islam Selangor, saya kata kenapa kaunter mungut zakat ni banyak, kaunter mengagihkan zakat tak ada. Dia pun heran. Ialah kaunter memungut di bazar, dekat drive-thru, dekat bus stop, semua saya tengok kaunter zakat, kaunter zakat. Saya pun heran, kaunter mengagihkan zakat mana? Pungut, lepas tu macam mana nak agih? Tunggu orang datang pula. Bagilah buat kaunter pula, kaunter mengagihkan zakat. Orang datang minta lah pula, mungut aja, bagi tak ada. Kan? Bayar zakat, bayar. Bila nak minta zakat tak dapat. Bayar zakat tak ada prosedur, ngambil zakat ada prosedur. Pelik juga saya pun. Kan? Tuan-tuan tengok dalam Malaysia ni, ada tak masjid-masjid yang ada tabung zakat? Ada peti kes zakat, ada tak? Dalam Malaysia ni tak ada. Sepatutnya dalam Malaysia ini banyak benda ni. Pusat zakat sepatutnya mengagihkan peti-peti kes zakat di masjid-masjid dan surau-surau seluruh Malaysia. Sekurang-kurangnya ada 5,000 lah peti kes tu. Masjid simpan, surau simpan. Apa sebab? Emergency case dia panggil. Katalah kita ni musafir daripada Pahang, datanglah ke Kuala Kangsar ni kan, turun bas, ngap kena ragut, satu pun tak tinggal. Hari dah pukul 6.30 petang, satu pun tak tinggal, kan? Telefon tak ada, duit tak ada, beg semua tak ada. Yang ada dia pakai aja. Handphone hilang, semua hilang lah. Kemana tuan nak pergi? Akhirnya tuan akan pergi balai polis buat report. Polis pun nak buat apa? Terima report je lah, betul balik lah. Mana nak pergi? Nak pergi pusat zakat? Nak makan? Mana? Nak tidur mana? Nak minta kau tak percaya? Kan? Akhirnya dia pergi balai polis buat report. Polis, gila. Dah report dah lah, nak macam mana? Tetapi kalau masjid ada, polis akan kata, tuan pergi mana-mana masjid dan surau-surau yang berhampiran, tuan tunjuk surat ni, surat report ni, saya sokong, sebagai polis saya akan sokong juga, polis akan sokong. Tuan mintalah tempat mana, tahu dia bagi tempat tidur, ataupun dia belikan tiket untuk balik ke, dia bagi duit makan ke, dia orang ada sediakan standby lah duit zakat, dia panggil express zakat, kan? Habis kalau tuan-tuan nak pergi pusat zakat dah tutup, dah pukul 6.30 petang, security ada di situ. Tak, ada tak masjid-masjid ada macam tu? Ada? Mana ada? Saya tahu orang Islam ni patut mudah jadi susah, kan? Mungut bangga duit zakat kita setahun ke setahun semakin meningkat. Tak bagi-bagi memanglah dia meningkat.
Kalau baju sapu, kalau bagi sekupang tak tinggal. Duit zakat tu singgah aja, bukan kumpul. Okey, tuan bayar kat saya bayar kat orang yang berhak. Bukan saya simpan, nak buat apa? Bukan duit saya. Sepatutnya macam tu kan. Ni dah keluarlah surat khabar. Alhamdulillah zakat tahun ni meningkat daripada 1.7 juta kepada 3.8. Alhamdulillah, syukur. Semakin ramai umat Islam dah sedar dalam membayar zakat. Memanglah banyak, kau tak keluarkan kan? Saya pergi jumpa zakat bawa pelajar. Nah, ni ada pelajar nak nyambung belajar untuk zakat lah. Dia tak ada duit, tak mampu. Macam ni Ustaz, dia kena pergi dulu Mesir, masuk, nanti lepas satu semester dia dapat esok, result dia bagi kami proses. Tak masalah nak pergi, tak ada duit. Macam tuan lah, tuan nak pinjam saya duit, Ustaz pinjam duit, saya nak pergi Kuala Lumpur lah. Tuan pergi dulu Kuala Lumpur, nanti sampai Kuala Lumpur minta kat saya. Ni bengong tak bengong? Tak masalah je, duit tambang tak ada, tuan nak pergi Kuala Lumpur. Tak apa, tuan pergi dulu, sebab ini prosedur, tuan kena pergi dulu Kuala Lumpur. Nanti sampai Kuala Lumpur bagi tahu. Apalah bengong kan? Wah ni. Dah paham dan saya komen lah kat Ustaz Zakat pun ngeleng tengok saya. Ya ceramah ke Majlis Agama Islam Selangor kan, zakat pula dia jago, ngeleng dia kejap. Oh kacau Ustaz ni. Tak adalah, saya bagi tahu kan, duit zakat mesti diberi. Pandai nerima, pandai beri. Nerima je memanglah banyak. Kok saya jadi puas zakat pun saya bangga, tak keluar impan aja kan. Macam duit masjid lah, duit masjid banyak dapat. Alhamdulillah, duit masjid sekarang ni menjejah sampai 200.000, tapi program tak ada, satu tak ada. Tu tak simpan bank itu nak buat apa? Ambil faedah sikit, dapat riba. Patut duit kan. Macam sini bagus lah kan, setiap malam program setiap malam tazkirah, tuan-tuan je tak larat nak dengar kan. Setiap malam tazkirah, tak alim-alim juga aku tak tahu lah, tapi ni takkan alhamdulillah lah ramai yang alim saya tengok. Sebab ramai yang kata, Ustaz kau tak datang tak apa, saya boleh ganti. Dia nak ganti. Saya kata okey, tak ada masalah. Kata apa, kalau Ustaz tak ada tak apa, saya boleh ganti. Makna dah alim ramai lah kan. Ya alhamdulillah, syukur tak sia-sia Masjid Ridwaniyah buat pengajian setiap malam. Orang semakin alim, semakin faham kan. Bersedekah pun semakin rajin. Ya dah faham bahawasanya kita mati tak bawa duit, kita buat mati buat amalan. Pasal tu tabung banyak kat luar tu saya tengok, tabung pembangunan, tabung anak yatim. Dia bukan buat perhiasan situ, suruh isi lah. Tengok je nak buat apa. Tapi sini alhamdulillah lah tuan-tuan, sekali datang 5-6 ribu pungutan dapat, kali datang 5-6 ribu ustaz-ustaz dapat, ustaz-ustaz dapat lah. Alhamdulillah masjid ni bagus sebab dah faham tu tabung-tabung tu masuk tu banyak guna dia tu kan. Kita nak menyumbang Ramadan besok raya, besok nak nyumbang pada orang miskin, anak yatim, tu lah guna tabung tu, masuk lah. Bukan buat perhiasan tuan-tuan, ni lalu buat tak nampak aja kan. Bagus masjid ni alhamdulillah tuan-tuan. Orang pun malam ke-6, malam ke-7 pun masih ramai kan. Tapi kalau tempat saya Negeri Sembilan dah tak ada orang, dah tinggal satu baris pun tak penuh. Malam ke-7 habis semua salah. Imam tu baca panjang sangat lah, malas aku kata dia kan. Yalah, imam-imam pun kadang-kadang saya pun hangin juga pun. Tapi sini alhamdulillah lah, sebab tuan-tuan dah biasa. Tempat saya tuan-tuan dia panggil imam tahfiz. Orang panggil imam tahfiz bukan suruh baca panjang-panjang. Imam tahfiz yang kita panggil tu supaya kita nak dengar bacaan dia yang betul, yang fasih, yang sahih. Kita yakin ikut, confident ikut imam tu. Tu tujuan panggil imam tahfiz, bukan suruh baca panjang-panjang. Kau tengoklah makmum di belakang tu, lutut nak tanggal, buku lali nak tercabut. Kau nak baca panjang-panjang boleh, sembahyang seorang-seorang tahajud
4 juz 1 rakaat. Kau nak tercabut pun geraham kau. Macam tadi kan Ustaz Razman baca tadi pendek-pendek, cukuplah tu, standard lah tu, nak panjang mana lagi? Ini tak habis-habis. Yang kita duk hayal belakang tu, apa dah kita dia lambat tak habis ni. Ni baru 2, 6, 8, banyak lagi ni. Jangan nak habis, mau ke 11 mampir. Ni kan tazkirah lagi. Orang rumah lah duk layan, besok sahur apa nak masak, lauk dah habis. Ni tak habis lagi sembahyang pun tutup kedai kan, mana nak pergi, sardin pun tak ada ni. Layan je lah, itu rukuk. Mana tak surut jemaah. Tempat saya semalam saya pergi Puchong, Bandar Kirara Puchong. Tahu tuan-tuan dengan berapa sah? 3 sah tinggal lagi dah. Baru malam kelima. Itu pun yang datang hidup segan mati tak mau. Tak sungguh. Tak datang semua menggigil semua. Kan? Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni beramal nak banyak-banyak. Saya kata beramal ni Nabi suruh istiqamah, khairul a'malu adwamuha. Nabi suruh amal ni berkekalan, bukan banyak. Kan banyak jadi jemu. Kalau 20 rakaat kan jadi jemu. Kan tak habis sampai 30. Tapi kalau 8, alhamdulillah. Kan? Ini kalau 20, kita di belakang masuk rakaat yang keempat, kelima dah sampai ke depan. 20. Standard tuan-tuan sampai 28 cukup. Tuan-tuan bekerja, hari-hari kerja, nak kuliah lagi, anak lagi, cucu lagi, bini lagi, nak tadarus lagi, nak 20. Tak payahlah, 8 cukup macam tadi, standard cukup lah. Lepas tu buat tazkirah. Siapa nak balik, balik dulu. Siapa tak nak balik, duduk. Tapi nak balik pun macam mana, kereta sangkut, tunggu je lah, duduk, enak kan. Aku buat akal lah, kereta sangkut, kau tak dah lama aku balik gitu. Siapa suka masuk dalam ni? Lain kali siapa nak balik awal, parking kereta kat luar. Maknanya yang parking luar tu semua nak balik awal tu. Jadi tentu hari pun dah 10.45, tak lama-lama. Besok nak kelas subuh. Besok kelas subuh lagi tuan. Ada lagi panjang lagi, yang lebih ni tunggulah dulu. Kita sambunglah dalam kuliah yang lain pula kan. Ada lagi syarat-syarat dia. Kalau tak ada syarat-syarat ini, syahadah kita itu tidak sah. Syahadah itu telah batal secara otomatiknya. Bila nak sambung akan datang. Bila subuh besok, tak, subuh besok kitab apa artinya menganut Islam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lain waktu. Dan sebelum saya akhiri, macam biasalah di luar sana tuan-tuan ada barang-barang jualan kan. Macam-macam lah buku, macam-macam buku tuan-tuan untuk pengetahuan umum. Banyak buku-buku yang kalau kita baca, banyak yang kita tak tahu. Rupanya tuan-tuan orang Islam ni banyak ilmu yang dia tak tahu. Minta maaf cakap lah. Baru ni saya pergi Mekah, balik tak Mekah pukul 6.30 petang naik kapal terbang. Sampai atas pilot bagi tahu dialog tu maghrib telah pun masuk. Jadi kita balik kiblat ke belakang lah kan. Kiblat ke belakang lah ke ekor. Jadi pilot kata cuaca tak bagus, sembahyang di bangku masing-masing. Ada juga yang sembahyang berjemaah. Dalam keadaan kapal terbang tu macam tu dia sembahyang berjemaah lagi. Tak apalah. Ada lagi satu mamat ni, dia sembahyang atas kursi tapi mencangkung. Tuan-tuan tahu macam mana dia mencangkung? Dia mencangkung ngadap penyandar ni. Sebab kiblat kat belakang, dia mencangkung, dia ngadap kat belakang. Ni apa pula masalah kau ni? Serabut aku tengok. Banyak tak tahu. Tuan-tuan pergi tengok buku-buku kat luar tu tentang solat musafirnya, bagaimana solat kapal terbang macam mana tu, panduan Ramadan. Banyak buku-buku kat luar tuan-tuan tengok. Jangan kita sombong sangat. Aku tahu. Jangan cakap. Sebab saya tengok baru-baru ni tuan-tuan. Saya tengok lah kapal terbang. Saya duduk tengok aja. Masalah kau ni. Dia ngadap ke belakang, upah dia nak kiblat tu. Habis dalam hati saya, macam mana kau nak rukuk nak sujud ni?
takkan kena belagu kepala kau kat dinding ni. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, itulah saya kata banyak buku-buku tuan-tuan boleh dapatkan. Macam-macam lah kat luar tu, buku-buku lah, kemudian barang makan lah, yang ibu-ibu tunggal punya kami bawa lah. Dan ibu-ibu tunggal yang anak 7, kami tak buat ibu tunggal tu, kami bawa barang dia tempeyek yang ibu tunggal buat. Tempeyek kita buat, ibu tunggal anak 7. Orang tanya saya, ustaz, pada ustaz bawa tempeyek, baik ambil ibu tunggal tu sekali-sekali senang. Memang 7 bang. Kalau seorang dah lama saya rembat. Tak payah bagi tahu tuan-tuan, tak payah tuan-tuan cakap, ustaz ambil lah 7. Yang menunggu lagi, kau nak bagi pun agak-agak lah kan. Kalau 7 tuan-tuan sanggup, bagi tahu nama kat saya. Nak boleh 7. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan tempeyek tu. Dan juga minyak habatus sauda yang dia buat di Malaysia. Minyak habatus sauda ni tuan-tuan, tapi benda tak banyak. Ini sebenarnya pelajar Mesir, dia kahwin dengan orang Arab. Satu-satunya dia beli mesin, untuk pemerahan habatus sauda ini. Tapi tak ada di sana, dia buat di Malaysia. Dia bawa balik mesin tu, dia perah di Malaysia. Ni tuan-tuan, dia ni sangat bagus lah. Dia kapsul, sebenarnya kapsul minyak yang macam kapsul, dia telan saja. Tapi sangat bagus sebab dia diperah kat Malaysia. Mesin tu kan satu-satunya orang Malaysia yang kahwin dengan orang Arab. Dia belajar Mesir dulu, dia kahwin dengan Arab, dia buat benda ni. Tapi tak banyak benda ni, sebab benda ni dia susah, dia pun buat pun kecil-kecilan sahaja. Jadi saya dah ambil tuan-tuan, tak banyak, ada 72 kotak kecil ni. Yang satu kotak kecil ni harga dia RM12. Ada 20 kapsul dalam tu. Tapi dia ni tuan-tuan payah dapat lah. Jadi tuan-tuan siapa nak ada kalah, tapi tak banyak, hanya 72 kotak sahaja. Yang lain tu tuan-tuan boleh dapatkan tempeyek macam-macam lah. Ubat sakit lutut, minyak wangi sebagainya ada kat luar. Dan juga tabung pelajar ada di luar sana tu. Jadi tuan-tuan siapa nak infak dalam tabung tersebut, ada di meja dekat luar sana lah, dekat pembantu saya nanti. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum sadiqah. Allahumma aghna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bi taqwa min bil afi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. At-tawwabur rahman fatubu ila Allah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.